Right. So This call is now being recorded. describe the infinities below. So s less than 3. Okay, misal kata kita describekan s less than equal to 3, maksudnya kita ada real number line. Okay, ini dipanggil real number line. Jadi kalau ada 3 di sini dan x ada nilai lebih kecil, jadi kita boleh ke arah ke kiri. Okay, di mana kalau less than equal to kita boleh full dotted ni, black dotted ni. Okay, jadi kalau dia kata dot ni, kata full dotted ni, maksudnya dia termasuk dengan 3. Dia ada 2 jenis, satu yang ni, yang full dotted, satu lagi yang circle saja. Yang circle ni kalau case x less than 3. Yang kalau ada yang titik penuh ni, x less than equal to 3. Jadi ada beza dia. Okay, kalau yang ini 1 less than x less than 3, jadi kita ada satu nilai lagi, 1, dan x di antara. Okay, kalau awak pasang dia ada x di antara. So in between, jadi kita ada x di dalam ni. So dia ada di sini lah. Jadi kita boleh buat apa circle ni dan kita lorek dekat sini. Okay, ataupun kita nak lukiskan dalam bentuk begini pun boleh. 3 1, sebab ini adalah equal, kita boleh dotted ini, full dotted. Satu ialah not equal, dia ada less than 3 saja. So circle begini dan kita boleh buat line begini. Alright. Jadi ada cerita dah yang ini. Okey, ini tempat salah ini patutnya 3 dekat sini. Salah. Okey, 1 less than equal to 3. Okey, yang ini saya kata tulis ni. Right. So ini adalah dia punya boundaries dia. Boundaries. Kita kata kita ada square bracket sini, kiri dan kanan, maksudnya adalah full dotted lah sini. Okey, boleh dotted titik penuh. Okey, maksudnya dia close. Jadi dia adalah less than equal dan less than equal. Kalau circle bracket, saya kata begini, dia adalah oriented open, iaitu tak termasuk A dengan B, iaitu dia punya interval dalam bentuk begini. Okay. Yang ada semi circle ni, okay, semi bracket ni, jadi kita tengok pada yang square. Kalau yang square tu maksudnya equal, iaitu ini. Yang circle ni kita adalah less than equal je lah. Okay, dia tak sama dengan B. Jadi kalau figures dia rajah dalam sini lah, 1.1, 0, termasuk dengan yang ini. Ini adalah circle, jadi kosong, iaitu less than saja. But not equal to A, tapi B adalah bracket, square bracket, jadi dia ada equal to, jadi ada plotted. Alright. Okay, yang ni pun bolehlah tengok sama juga. Kalau tengok pada infinity, sebab infinity dia mesti adalah circle. Okay, dia mesti circle, dia tak ada apa square bracket. Okay, sebab nombor dia adalah mempanjangkan continuous. Maksudnya infinity tu bukan dia to infinity, maksudnya nilai dia infinity ni daripada A, kalau kata 3 square bracket to infinity. Maksudnya 3 daripada 3, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi dia adalah collection number. Okay, dia collection of number. Bukannya infinity tu adalah nombor di infinity. Tidak. Banyak ramai yang idea dia salah pasal benda ni. Kalau dia kata infinity, nombor dekat infinity. Yang nombor yang sangat besar. Bukan. Dia bukan yang nombor sangat besar, tapi adalah collection. Kalau interval dia collection. Jadi 3, misal kata yang inilah 3, x less than equal to 3, maksudnya nombor yang selepas 3. Okay, dan sama dengan 3, 3.1, 3.2, 4, 5, 6.5, 7 dan seterusnya. Jadi adalah collection, bukan nombor pada infinity. Sebab itulah kalau awak tengok, dia punya figures dia adalah anak panah. Okay, anak panah. Kalau tak dia, misalnya kata nombor infinity, kenapa tak A infinity terus? Misalnya kata dia buat macam ni, A infinity. Ya kan? Yang tu je. Tapi tak, dia hanya letak anak panah. Maksudnya nombor tu continuous. Alright. Jadi kita tengok yang selain ni tu Okay. Ini boleh tengok sendiri. Right. Itu tak boleh banyak masa ke tempat-tempat yang gitulah. Sebab kita hanya 2 jam je kan.
Okay, solving for linear inequalities. Okay, jadi ingat apa itu linear. Kita kena tahu what is the linear dulu, iaitu pada chapter 2, di mana dia datang daripada linear equation, di mana linear equation adalah variable dia mesti kuasa 1. Ini kuasa 1. Semua mesti kuasa 1. Jadi dia adalah linear inequalities. Okay, we cannot turn to the problem of solving linear inequalities in one variable such as 2x plus 3 less than 6x minus 2 and negative 4 less than 4 minus 5x less than 4. Okay. The solution of an inequalities is a set of values of variable that make the inequalities a true statement. Jadi, dia solution set adalah nilai lah, the set of value. Okay. Iaitu value apa? Value pada x. Okay, sebab inilah. Okay, 2x plus 3 less than 6x minus 2 yang ini. So, apa yang idea dia, objektif yang kita nak dapatkan ni? Kita nak mencari the set of value, the set of value untuk x. Okay, saya kata tadi, macam atas ni lah, iaitu x less than x greater equal to 3. Jadi, dia ada set of solution dia. 3.1, 3.1, 3.2 and so on yang saya kata tadi. Yang itu yang kita nak cari. Okay. Kalau misalnya kata equation, kita akan dapat unit value x. Kita kata kita solve x plus 3 equal to 0. So x equal to negative 3. Kita akan dapat unit value. Okay, nombor satu. Satu nilai saja. Tapi kita yang ini kita akan dapat the set of solution dia. For each element in solution is called the solution of the inequalities. To solve an inequalities is to find the solution set. Okay. Jadi ini is a property of inequalities yang kita kena tahu. Okay, ini tak banyak, dua je. Additive. If A less than B, then kalau A plus C, belah hand side ni kita tambah C, belah kiri tambah C, belah kanan pun kita kena tambah C. Sama juga kalau tolak, saya kata A less minus C must be less than B minus C. Okay. Kalau addition ni maksudnya sekali dengan subtraction lah. Okay. Sorry, tulisan cantik. Alright. For multiplicative, if A less than B and C greater than 0, maksudnya C ni ada nilai positif. Then A less than C greater less than B less than C. Contohnya kalau kita 3 less than 4. Okay, lepas tu kita nak darabkan dengan nilai 2. 2 adalah nilai positif. So 3 times 2 less than 4 times 2. Jadi kita akan dapat 6, 6 less than 8 gitu. If A less than B and C less than 0, then A, C greater than B, C. Iaitu kalau kita darab pula dengan nilai negatif. Okay. Kita darab pula dengan nilai negatif. Saya kata negatif 2. Jadi jawapan dia berbeza. Kita akan darab 3 darab negatif 2. Lepas tu 4 darab dengan negatif 2. Jadi 3 times negatif 2 kita negatif 6 lah. Negatif 6. 4 darab 2 negatif 8. So dapat negatif 8. Yang kita tahu negatif 6 is greater than negatif 8. Dia akan berubah. Jadi begini. Jadi dia akan follow yang ni lah. Jadi kalau kita darab negatif, that means kita kena tukar dia punya, kita kena dapatkan dengan opposite value, iaitu kita kena tukar dengan notation dia. Kalau dia adalah positif, dia akan jadi maksudnya yang inilah, kita tukar notation ni. Ni, kalau kita darab negatif, dia akan berubah. Okay, kalau less than, dia akan jadi greater. Jadi kena ingat benda ni. Okay. Right, jadi kita cuba solve example 3.3 ni. Okay. 5x minus 7 greater than 3x minus 9. Okay, rasanya nak saya ada bahagian untuk seminar kedua itu kan. Sama juga. Okay, jadi yang inilah yang pertama ni, 5x minus 7 greater than 3x plus 9. Okay, bagaimana kita nak selesaikan inequalities begini? Jadi, untuk line integral adalah lebih mudah. Kita kumpulkan yang belah x, selain x kita bawa ke sebelah lain. Iaitu misalnya kata yang ini x, selalunya saya akan bawa ke kiri dan nombor lain selain daripada x kita bawa ke kanan. Jadi daripada limit x minus 7, 3x plus 9, jadi apa kita buat?
3x ni saya bawa ke kiri. Jadi dapatlah 5x tolak 3x. Okey. Jadi sini pula akan jadi 3x tambah 9 tolak 3x. Jadi 3x belah kiri, belah kanan 3x tolak 3x akan jadi kosong, tinggallah 9 saja. Dapat 2x tolak 7. 5 tolak 3, 2 So, apa yang saya buat lepas tu adalah saya nak saya nak hilangkan negatif 7 di belah kiri. Jadi apa saya buat? Saya tambahkan 7, di belah kanan pun saya tambah 7. Jadi saya akan dapat 2x sama dengan greater than 16. Lepas tu 2x greater than 16, apa saya buat? Saya nak x saja. Jadi 2 kali x. Jadi saya nak x ya, saya bahagikan dengan 2. Jadi 16 pun kita bagi 2. Jadi belah kiri bahagi, belah kanan bahagi, belah kiri tambah, belah kanan pun tambah. Okey. Ataupun kita boleh buat macam ni. Kadang-kadang ada confuse kenapa buat macam ni. Jadi 5x tolak 7 greater than 3x tambah 9. Laju ke? Okay, 10 pula laju. Laju sir. Slow sikit. Slow sikit je. Tak dapat je. Saya confuse kat mana kena tambah 3x, tiba-tiba tambah 7. Okay. Sebab dah Confuse ada skema. Jadi tu yang jadi laju tu. Okay, ni saya buat perlahan-lahan ni, nak tunjuk ni. Okay? Right. Jadi apa yang kita buat nak solvekan x untuk dapatkan value x ni. Jadi paling senang ikut cara yang cikgu awak sebelum ni buat, iaitu yang kiri kita bawa ke kanan, kanan bawa kiri, iaitu kalau kiri tolak tambah, bawa ke kanan dia akan jadi tolak. Kalau kanan pula tolak, bawa ke kanan kiri jadi tambah. Okey. Iaitu sekarang ni target kita nak dapatkan nilai x. Okey. Jadi nak dapatkan nilai x, selanjutnya macam saya akan kumpulkan apa semua nilai x tu kita bawa ke kiri. Saya akan bawa ke kiri. Jadi apa yang saya buat sini, 3x ada kat sini, belah kanan. Jadi saya bawa ke kiri. Jadi 5x tolak 7 tolak 3x lebih besar daripada 9. Okey, jadi 5 tolak 3, 2x tolak 7 lebih besar daripada 9. Okey. Selepas tu buat apa? Negatif 7. Saya dah dapat x kan? Yang selain daripada x tu kita bawa ke kanan. Jadi negatif 7 ni saya bawa ke kanan. Saya akan dapat 2x lebih besar daripada 9 tambah 7. Jadi 2x lebih besar daripada 16. Jadi saya nak x saja. Apa saya buat? Ini 2 ni 2 times x kan? Jadi saya bawa ke kanan, dia akan jadi x greater than 16 divide by 2, jadi x greater than 8. Jadi okey, lahan tak? Dapat tangkap? Okey. Saya dapat. Ni dapat je. Okey, dapat. Dapat ke? Alhamdulillah. Okey. Okey, jadi kita tengok yang ini pula. 1 tolak 3 per 2x greater equal to x minus 4. Okay. Jadi, sekarang ni ada x dekat sini. Belah kanan saya bawa ke kiri. Jadi akan dapat 1 tolak 3x per 2 tolak x greater equal to negative 4. Okay. Jadi tolaklah 1 tolak 3 per 2 tolak 1 per 2. Picit kalkulator. Kalkulator dapatlah 1 tolak 5x per 2. Kita equal to negative 4. Sharon, present. Kenapa Sharon nak present? Tertekan kot. Oh, nak tukar Aku dia tertekan je. Dia stres. Kena tekan tuan. Oi. Nak apa? Sharon take over pula. Nak ganti, nak take over saya pun boleh, tak ada masalah. Saya tak tahu mana nak tekan di tuan. Select dulu.
Sudah ambil ya? Oh, Okay, start balik. okey, nampak dah? Belum ke? Belum tu. Belum. Nampak desktop saya je. Alright, nampak dah. Okey, tak tahu lah. Dia bergoyang kat saya sini ni, dia bergoyang tak bergoyang lagi ni paparan ni. Okey, lekuk. InsyaAllah Okey, jadi negatif 52. Okey, saya bawa sini. Okey. Jadi negatif 5x per 2, saya tinggalkan negatif 5x per 2 ke belah kiri. Yang lain semua saya bawa ke kanan, iaitu kita ada satu di belah kiri, saya bawa ke kanan. Akan dapat negatif 4 tolak 1. Okey, oh dah seru dah. Okey. Tadi saya kenal, saya dah slow sikit, tak apalah Jadi dapatan negatif 5x per 2 lebih besar sama dengan negatif 5. Jadi niat kita nak cari x. Apa kita buat? 2 ni, yang bawah ni. Okey, kejap saya betulkan sikit. Ini x. Kan tak tahu apa datang ni. X, okey. Jadi 2 di bawah ni, saya buat apa? Saya bawa ke kanan, ke atas. Jadi dapat negatif 5x lebih besar sama dengan negatif 10. Okay. Alamak, paparan tak keluar dah. Negatif 10. Ya? Okey, dapat tu kan? Negatif 5x lebih besar atau sama dengan negatif 10. Okey, lepas tu, apa kita buat? Kita nak x saja. Ingat, kita nak x saja. Jadi kita tinggalkan x. Jadi x dan negatif 5 kita bawa ke kanan. Jadi negatif 10 bahagi dengan negatif 5. Akan dapat berapa? Negatif 2 lah. So, x 2. Okey, jadi masalahnya sekarang ni kita ada bawa negatif sekali ke kiri, ke kanan, iaitu negatif 5 darab kan? Sebab ini darab. Okey, yang ini negatif 5 darab x. Jadi kita bawa ke kanan, maksudnya kita darabkan dengan negatif juga. Jadi notation dia akan berubah daripada lebih besar sama dengan jadi lebih kecil sama dengan. Jadi jawapan dia akan dapat x lebih kecil atau sama dengan 2. Okey. Kejap saya apa balik share balik sebab dia slow Steam. Alamak. Mungkin slow sikit lah dia apa image dengan saya cakap ni mungkin tak sama Sebab sekali kena kacau terus lah. Macam tu je. Rumah saya ni internet tak kuat sangat. Bila dah masuk apa Unify ni. Okay. Okay, kita cuba ambil
Sir? Lu? Sir? Oh, sir. Lu? Line saya lambat ke line saya yang lambat? Rasa sir punya problem ni. Itulah. Sounding. Dah ni kerahan bukan. Okay, bro Begat take over. Bro Begat okey ke tu? Bro Begat take over. Yang makan nasi lemak ni. Take over macam mana? Ui. Kelas sambil makan nasi Dah lah dah. Macam mana? Tunggu jap dia, kesian dia. Panggil sir. Ya, left terus. Bila ni? Pasal apa pula ni? Blackout. Aduh. Okay, Aziz sambung. Google Meet pula sampai limit sejam. Tahun ni dia bayar kan? Ada charge. Okay, nak minum air jap. Bye. Mandi pun boleh lah ni. Rakam dulu, hati-hati. Dah lah. Makan. Sharon santau ni. Mana Sharon? Tak ada orang nak ganti ke? Boleh tadi. Mungkin Sharon boleh turun ganti. Sokong. Tak jadi nak ganti. Sharon, orang Sabah ke? Hai. Tak, orang Sarawak. Oh. Sharon Sarawak tapi duduk ni sini Semenanjung. Tak, duduk Sarawak. Tak dapat rental daerah. Ke daerah pula. PKP. KP mana dapat lari ni? Bila nak habis PKP ni, dah bising duduk rumah. Habis. Belajar ni takkan habis PKP ni. Kan? Tak apa, belajar terus macam ni lah. Mudah sikit dia punya assessment. Ya ke? Terbaik, bos. Dia tengah reconnect balik. Putus lainnya. Betul dugaan betul ni. Lama lagi tu putus. Subjek mat ni Kita nak betul dugaan. PKP habis tapi kelas sentiasa online. Ya ke? Apa nak- Kau nanti kena kelas tu? Apa nanti kita buka study group lepas ni. Terbaik. Abang bro ngajar Bro abang Begat bro. ni. Abang bro terror. Begat. Setiap Nanti perkhidmatan nak ada buat charge-nya. sebelum exam. Abang bro tak congok lah. Beres Kita buat study boh. group ni. Sama Mat ni. sama sepala boh. Lepas. Itu blackout. Ni internet pula. Yang soalan nombor 1 dah ada orang buat lah. Welcome back sir, welcome back. So
Assalamualaikum. Okay, kita cuba balik. Aduh, banyak cubaan. Salam, sir. Welcome back. Okay, banyak dugaan di sini. Okay, practice 3.1. Tak keluar lagi. Tak keluar sir. Kamera buka sir. Mak? Kamera buka. Tak nampak muka sir. Sekejap tengah tunggu apa ni. Ya. So left lagi ke? Kejap. Saya tengah buka iPad ni. iPad tak ada paparan. Alright. Macam okey dah sir. Sabar. Nak cari nota balik. Alright. Oi, banyak dugaan aku. Allah. Mana ni? Ni dah enggak. Okey. Okay. Right. Jadi soalan nombor 1, kita cuba dua soalan dekat sini lah. Okay, saya kata kita ada ambil soalan nombor 1. Ilah, belum nak dia. Soalan Sir, nombor sebelum Ya? tu tanya boleh tak? Ya.
dia tak kisah kalau kita buat yang mana dulu. Kita nak apakan yang kanan dulu ke ataupun kiri dulu. Dari segi Tak ada jalan kerja masalah. dia, sir. Boleh, tak ada masalah. Nak buat sekali serentak pun boleh. Oh, okey. Okay. Okay, sir. Saya lebih suka buat satu-satu. Kalau misal kata nampak serentak kan pening. Jadi saya buat satu-satu. Okay, jadi macam kata nombor 1. Okay, kita ambil mudah lah. Nombor 2 dulu senang. Okay, 7x minus x less than 4x plus 7. Okay, ini. Okay, jadi apa yang saya buat sekarang ni, saya nak dapatkan x. Jadi x yang belah kanan ni, saya bawa ke kiri. Dan negatif 8 ni, yang ini, saya plan saya nak bawa ke kanan. Jadi, saya buat satu-satu. Nak buat sekali serentak boleh, nak hapus kiri dulu, nak hapus kanan pun boleh. Mana-mana, tak ada masalah. Jadi, ini saya buat akan dapat 7x tolak 4x tolak 8 lebih kecil daripada 7. Jadi 7 tolak 4 sama dengan 3x tolak 8 lebih kecil daripada 7. Okay. Ini. Lepas tu, dapatlah 3x, negatif 8 ni saya bawa ke kanan, dapatlah 7 campur 8. Dapatlah 15, 3x. Okay, sekarang saya nak dapatkan x, jadi dia adalah darab tau. Tengah 3 darab x kan. Bawa ke kanan, kita akan ini bahagi. Jadi x lebih kecil daripada 15 bahagi 3. Jadi x lebih kecil daripada 5. Okey, tolong buat begini. Jangan awak kata 15, lepas tu ada yang rajin buat macam ni, lebih kecil daripada 5 ataupun sama 5, tak boleh. Okey, mesti tulis di bawah juga Right. Itu soalan nombor 2. Kita pergi tengok soalan nombor 1. Okay. Soalan nombor 1 ni kalau awak tengok dia dalam bracket. Ada yang ada dalam bracket. Dengan kata lain, kita kena settlekan yang bracket dahulu. Right. Jadi di sini 3 darab x, 3 darab negatif 1. Darabkan di dalam. Okey, jadi kita akan dapat 3x tolak 3 lebih besar sama dengan 5x ni darab 5 darab dengan x, lepas tu darab dengan dalam lagi. Darab dengan 2. Jadi dapat 5x tambah 10 tolak 5. Okay. Right. Jadi sekarang ni plan kita yang x sebelah kanan kita bawa belah kiri. Jadi dapatlah 3x tolak 5x lebih besar, tolak 3 lebih besar sama dengan negatif 10, ini tadi 10 tolak 5 sama dengan 5. Betul? Tambah tadi. Itu 5 dalam x, 5 tambah 2, 10. 10 tolak 5 tambah dengan 5, tinggal 5 situ. Okay. Jadi lepas tu tolaklah 3 tolak 5 sama dengan 3x tolak 5x dapat negatif 2x. Dan negatif 3 ni saya plan saya nak bawa ke kanan. Jadi dapat apa? Lebih besar sama dengan 5 tambah 3. Jadi 5 tambah 3 sama dengan 8, negatif 2x. Okay. X tak cantik, tulis. Okey, selepas tu saya plan saya nak x sahaja. Jadi negatif 2 darab ni kita bawa ke kanan. Jadi x darab, daripada darab kita akan dapat bahagilah 8 negatif 2. Kalau sebab kita dah bawa sekali dengan negatif kan darab ni, jadi notationnya ni akan berubah jadi less than equal to. Jadi x less than equal to negatif 4 berubah. Okey, itu kita dia. Okey, untuk soalan nombor 4 ni nombor 5, nombor 5. 4x tolak 3, saya sana baliklah. 4x tolak 3 per 3 tambah 8 6 tambah 3x per 2. Okey, kita kata begini. Jadi apa yang saya buat dekat sini, kita ada fraction. Okay, sama dengan sistem of fraction sebelum ni. Kalau kita ada fraction di bawah, kita darab semua fraction, kita darab, lepas tu kita darab semua dengan atas dengan nilai fraction tu. Iaitu
3 darab 2 sama dengan 6. Betul kan? Jadi semua kita darabkan dengan 6. 3 darab 2 sama dengan 6. So kita darabkan semua dengan 6. Okey, jadi dapatlah 6x 6 4x tolak 3 per 3 tambah 8 kali 6 48. 6 kali 6 lebih kecil 6 kali 6 36 tambah 6 kali 3 18x per 2. Ada yang boleh pemudahkan ni, 6 bahagi 3 sama dengan 2 4x tolak 3 tambah 48 lebih kecil pada 3 per 6 tambah 8 bagi 2 9x. Right, dapat yang ini. Okay, selepas tu kita settlekan bracket pula. Jadi apa kita buat, kita darabkan dari luar ke dalam. 2 kali 4 8x, 2 kali 3 negatif 6 tambah 48 lebih kecil dari 36 tambah 9x. Okay, jadi ringkaskan dulu. Negatif 6 tambah 48 sama dengan 42. Okay, tak kerti nak tambah, pijit kalkulator ada 9x. Dan sekarang saya plan 9x tu saya nak bawa ke kiri. Jadi 9x yang ini saya bawa ke kiri akan dapat 8x tolak 9x tambah 42 lebih kecil dari 36. Jadi 8x tolak 9x tinggal negatif x. Dan saya plan pula 42 ni nak bawa ke kanan. Daripada kiri bawa ke kanan. Jadi lebih kecil 36 tolak 42. 36 tolak 42 sama dengan negatif 6. Okey. Dan saya tak nak negatif x, saya nak x. Apa saya buat? Saya darabkan dengan negatif dekat sini. Kalau kita nak negatif, kita akan dapat nilai positif sini. Dapat nilai 6. Notation kita kena ubah. Okey. Okey, notation ni, yang ini kita kena ubah jadi daripada kecil ubah jadi lebih besar. Okey, itu adalah linear inequalities. Okey. Dia ada satu bahagian lagi untuk linear inequalities, tapi nanti kita akan tengok lagi Oh, yang ni betul lah, double inequalities. Okey. Ada apa tanya? Yang lain soalan tu bolehlah awak buat. Okay, solving linear inequalities. Okay. Dia dapat, so kalau kita ada soalan dia, example 3.5, solve and graph negative 3 less than equal to negative 4 minus 7s less than 18. Okay, Sharon mana ni dah hilang dah. Dah keluar hilang dah. Ya, saya. Oh, ada ya? Ada. Ada. Ingat take over balik kan? Jadi tuan. Aduh, awak take over habis internet saya. Okey, sambung Okey, jadi kalau kita ada apa dia maksud sebagai double inequalities? Okey, saya besarkan. Double inequalities yang ni. Kita ada dua. Belah kiri satu, belah kanan satu. Okey, yang ini kita kata sebagai double inequalities. Jadi apa yang kita buat dekat sini, daripada dua bahagian ni, kita pecah kepada dua. Satu bahagian ni, iaitu kita dua ni, kita pecah kepada dua bahagian, iaitu yang kita ambil negatif yang belah kiri dulu, negatif 3 less than 4 minus 7x yang ini. Satu lagi 4 minus 7x ke 18. Kita ambil pecah kepada dua. Okay. Elok pecah. Boleh buat sekaligus tapi nanti confuse. Jadi elok pecah kepada dua. Alright. Daripada situ, okay, kita buat macam tadi lah. Kalau nak follow, ada skema jawapan dia, solution ni awak boleh tengok. Ataupun kalau saya buat sini, negatif 3 less than equal to 4 minus 7x kat sini. Jadi x, okay, untuk double integral, kalau misalnya kata x tu berada di belah kiri, dah ada sesiap belah kiri, awak kekalkan di belah, kalau dia di belah kanan, kekalkan dia di belah kanan. Kalau dia ada di belah kiri, kekal dia di belah kiri. Okey. Jadi tengok ini bahagian di tengah lah.
Okay, kadang-kadang ada soalan yang kata negatif x tambah 1 less than equal to x plus 2 less than equal to 1. Okay, dia ada, kita kalau pecah kat sini kita akan dapat, kita akan pecah sini, kita akan dapat negatif x plus 1 less than equal to x plus 2. Satu lagi x plus 2 less than equal to 1. Jadi kita ada kiri yang kanan kan? Kita ambil yang dia punya induk dia. Induk dia berada ke belah mana? Kalau yang belah ini, dia ada di belah kanan. So kekalkan x di belah kanan. Kalau induk dia ada belah kiri, kita kekal dia di belah kiri. Kalau misal kata soalan kita sekarang ni, okey, kita ambil sebahagian ini dulu. So dapat ini negatif 3. So induk dia di belah kanan. Jadi kekalkan saja x di belah kanan. Tak perlu dah ubah-ubah kita. Okay, kalau kata induk dia macam kata 4 minus 7x less than 18 di belah kiri. Jadi kita kekalkan dia di belah kiri. Okay. So, sambung. Jadi saya plan 4 ni saya bawa ke kiri. Jadi buat negatif 3 tolak 4 lebih kecil sama dengan negatif 7. X. Dapatlah negatif 4 dapat negatif 7. That's equal to negatif 7x. Okay. Lepas tu saya plan saya nak x sahaja. Jadi negatif 7 tu yang depan tu darab tu kita bawa ke kiri. Saya dapat negatif 7 per negatif 7 sama dengan dah dapat sama dengan x. Dan notation ni disebabkan kita bawa sekali dengan negatif 7 darab kan, ni adalah darab, dia akan berubah greater equal to x. Ubah terus. Kita sebut ni. Yalah. Jadi dapatlah 1 greater equal to 1. Sorry. X. Okay. Kita balik kan. Oh, ni saya tak ubah. Dia ubah lah. Oh, okay. Ni saya salah ni. Patutnya dia akan dapat satu sini, satu greater equal to sini. Buat skema bersalah. Dapat less than equal to x. So x less than equal to 1. Okay, salah kat sini Ni salah. Sebab ni dia 7 sini, lepas tu sedarat negatif. So dapat negatif, patutnya dia akan dapat positif juga dekat sini. Okay, positif 1 lebih besar sama dengan x. Okay, betul kan Sir, Ya. kenapa kena darab negatif tu? Kenapa darab negatif? Sebab nak dapatkan nombor, kita kena dapatkan nombor positif juga ke macam mana, Sir? Kita nak dapatkan positif x. Kita tak nak dapat negatif x. Okey, niat kita nak cari x. Okey, semua hidup kita tak ada benda lain. Kita cari x je, tak ada cari lain, tak ada benda lain pun. Dah kahwin pun cari x juga. Tak faham. Okey. Jadi, kita dapatkan positif. Jadi, kalau x tak ada negatif, so kita darab dengan negatif. Kalau negatif, dia akan ada positif. Jadi, notation ni akan berubah. Jadi, patutnya yang ini, saya laju sangat ke situ. Jadi, semua darab dapat 1 lebih besar sama dengan x. Okey, sama dengan x ini. Jadi, kalau kita rewrite balik, dia akan dapat x lebih kecil sama dengan 1 kat sini. Jadi, jawapan yang saya bagi dalam apa tu nak tu salah, tolong betulkan. Okey, untuk yang second part pula, yang ni. 4 minus 7x less than 18. Okay. Jadi x tu biarkan di belah kiri. Kita ambilkan 4 ni ke kanan. Jadi negatif 7x less than 18 tolak 4 ditambah jadi tolak. Dapatlah 18 tolak 4 dapatlah 14 negatif 7x. Okay, jadi x. Kita nak x sahaja. Apa kita buat? Kita bahagikan, bawa ni negatif 7 darab x ni kita bawa ke kanan. Jadi darab dia akan jadi bahagi. Okay. Negatif 7. Jadi sebab kita bawakan dengan bahagi sekali, notation dia akan berubah. Ini akan jadi besar. Jadi akan dapat x greater than negatif 2. Okay, ini betul. Okay.
Alright. Jadi kalau kita rewrite balik, kita akan dapat sini dapatlah negative 2 less than x. Yang ini adalah, yang kita dapat ini adalah x less than equal to 1. So kalau kita combinekan, kita akan dapat yang inilah. Jawapan kat sini betul pula. Kat sini saya sebut salah. Okay. Tapi untuk awak, untuk final, saya kata ataupun assignment, saya nak awak buat sampai sini pun dah cukup. Dapatkan dua benda ni memang cukup. Tak perlu sampai awak merge balik dua benda ni untuk dapatkan jawapan final answer ni. Kalau awak dapat dua ni pun saya dah consider full mark. Okay? Makan penuh sir. Makan penuh. Tak perlu merge kan. Kadang-kadang kalau awak merge benda ni, dua ni memang salah. Salah. Dia tak ada. Ya? Kalau merge tu tak ada ni ke sir? Merge tak ada bonus ke? Tak ada tips ke? Sir. Dia dapat makan, awak nak bonus mana lagi? Ajak aku Itulah tak ada. tahu bonus ni. Okay, alright. Kalau suruh lukis hasil dia tak hapuskan jawapan, dia tak suruh lukis dah. Jadi sampai dua benda ni boleh cukup. Tapi kalau awak buat juga, misalnya kata ni, saya kira jawapan dia salah lah. Okay, jadi tinggalkan terus. Oh, kalau jawapan yang last tu salah, walaupun yang atas tu betul. Saya bagi jawapan salah lah sebab awak bagi jawapan yang salah. Jadi saya suruh tinggalkan. Baik, tak payah buat je. Tak payah buat. Tak payah buat, okey. Okay. Lesson 18. So, siapa tulis tu? Azazi Muhammad. Apa lesson 18 tu kat mana? Daripada sinilah. Saya highlightkan. 18 kat sini. Saya bawa sini. Okay? Alright. Okay. Untuk yang ni pula. Solve and graph 1 less than 2x plus 3 less than 9. Okay, jadi apa saya katakan tadi, kita pecah pada dua. Satu, kita ambil yang 1 less than 2 plus 2x plus 3. Yang ni. Satu lagi 2x plus 3 less than 9. Kita ambil dua sini. Alright. Lepas tu, x tu kita kekalkan di belah kanan. Sebab dia ada kat situ, induk dia. Jadi yang lain tu kita bawa ke kiri. Okay, kalau saya write balik sini. 1 less than 2x plus 3. Jadi 3 ni saya bawa ke kiri. Jadi dapatlah 1 tolak 3 less than 2x. 1 tolak 3 sama dengan 2 less than 2x. Dan kita nak x saja. Jadi kita darab 2 darab ni kita bawa ke kiri. Dapatlah negatif 2 bahagi 2 less than x. Dan kita akan dapat negatif 1 lah. X dapat ni. Okay. Untuk yang belah kanan pula 2x tambah 3 less than 9. Okay. Jadi 2x 3 ni daripada kiri kita bawa kanan dapatlah 9 tolak 3 dapat 9 tolak 3 sama dengan 6 2x. Okay. Dan kita nak x saja, apa kita buat? 2 ni kita bawa ke kanan. Jadi 6 bahagi 2. 6 bahagi 2 x less than 3. Okay, notation tak payah berubah sebab kita tak ada negatif x kat situ. Dapat dua jawapan, cukup. Okay, dah tinggal kat situ saja. Okay. Kita ambil satu contoh lagi. Kita ambil contoh nombor 5 lah. Okay, 1, 3, 4 tu boleh buat. Okay. Boleh buat, lepas tu kongsi jawapan ke dekat dalam Telegram pun boleh. Pada yang dah buat boleh apalah. Semak. Okay. Jadi sekarang kita ada kes begini. Nombor 5 ni. Apa kita buat? Kita darab dulu pun boleh ataupun kita nak kemudian pun boleh. Kita ada fraction kan? Okay. Jadi kalau kita nak kemudian bisa kata negatif 4 less than 2x tolak 3 per 3. Satu lagi 2x tolak 3 per 3 less than 4. Okay. Ada fraction maksudnya kita darabkan semua ni dengan 3. Ada fraction lagi kan? Jadi dapat negatif 12 less than 3 2x tolak 3 per 3.
Okay, daripada hand side dulu Jadi 3 ni kita boleh buang, matikan, dapat negatif 12 less than 2x tolak 3. Okay, jadi daripada belah kanan ni negatif 3 ni kita bawa ke kiri, dapat negatif 12 tambah 3 less than 2x. Tolak 12 tambah 3 sama dengan tolak 9. 2x. Okay. Dapatlah negatif 9 per 2 less than x. Okay. Untuk belah kanan, 2x tolak 3 per 3 less than 4. Kita darab juga dengan 3. Sorry, kita darab 3 seteruslah. Jadi sini akan dapat 3 per 3. Dapat 2x tolak 3 less than 4 dekat situ. Jadi daripada ini, kiri kita bawa ke kanan, dia akan jadi, tolak akan jadi tambah 2x less than 7. Okay, dan kita hanya nak x saja, 2 ni kita bawa ke kanan. Kiri ke kanan, dapat x less than 7 over 2. Okay, dah. Tinggalkan jawapan. Macam itu saja. Okay? Saya nak tanya. Ya. Kalau jawapan dalam desimal salah kan? Decimal? Ha. Tak ada masalah pun. Kalau ada buat, saya kata s less than 3.5. Tak ada masalah. Betul je. Oh, boleh. Okay. Biasa. Boleh. PJ calculator dapat decimal. Tak apa. Semasa PJ calculator. Boleh. Tak ada masalah. Okay, you sir. Okay. Right. Kita break 2 minit. Tadi dah break berapa? Kita break 2 minit je. Allah, tak sempat. Okey sir. Buat Apa tak sempat apa? 5 minit lah. Okay. 5 minit boleh. Oh, terbaik sir. Okay.
Okay, kita sambung balik. Solving quadratic inequalities. Solving quadratic inequalities is like very likely solving quadratic equation. Dia lebih kurang sama lah. Solving quadratic equations. Step to solve quadratic equation, first select yang inequalities to become equal to 0. Jadi kalau misal kata ada dia misal kata question example 2.7 dia less than 0 kan, kita jadi dia equal to 0 dahulu. Ataupun kita boleh write balik apa dia punya nilai dia. Kalau ada contoh lain x square minus 3x ni contoh greater than 2. Greater than 2, kita nak dia greater than 2. Kita jadikan dia sama dengan kosong kat sini. Jadi kita kena write balik x square minus 3x minus 2 greater than 0. Belah sini jadi 0. Baru kita buat x square minus 3x minus 2 equal to 0. Jadi apa niat dia kita sama dengan kosong tu? Kita nak cari nilai dia punya roots dia, iaitu nilai x dia. Okay. To find value x. Okay. Jadi bagaimana kita nak cari the value of x? Di sini awak guna calculator, iaitu yang kita dah pernah buat, dah pernah tunjuk minggu lepas. Okay. Apa solving quadratic equation guna calculator kan? Jadi kita guna calculator untuk cari value x. Okay. So, question number 2 pula. Question number 2. Step number 2. In between the equal to 0, interval they are either greater than 0 or less than 0. Okay, jadi di antara kosong equal to 0 tu dapat ini tengok balik apa dia kata situ. There are interval they are greater than 0, positive value ataupun negative value. Okay, then number 3, pick a test value to find out which is greater than 0 or less than 0. Jadi ada 3 step saja. Alright. Misal kata kita ada soalan ni. Example, x square minus x minus 6 less than 0. Yang ni. Okay. So, find it is equal to 0. Find x. Okay. When it is equal to 0. Jadi, the x equal to negative 2 and x equal to 3. Picit calculator. So, using calculator. Okay, tak payah awak nak factorize guna cantik bagai apa semua Guna calculator untuk dapatkan nilai x terus. Okay, so dapatlah dia kata dapat x equal negative 2 and x equal to 3. Okay, sama ada awak guna nak curi kawan adik awak punya calculator ataupun you download apps yang ada yang boleh iaitu High Edu Scientific Calculator. Tolong cari. Okay. Yang minggu lepas, yang datang minggu lepas dah bagi tahu kan apps apa yang kita boleh guna. Dan di situ juga kita boleh tengok boleh tentukan jawapan dia. Okey, untuk inequalities. Cuma sekarang ni dalam final, dalam test kita nak dapatkan jalan kerja. Jadi dapat buat jalan kerja, lepas tu yang last tu awak boleh check sama ada jawapan awak betul atau tidak menggunakan scientific calculator. Yang apps lah yang pakai calculator biasa sekarang ni pun dah lebih, dia punya function dah lebih tinggi, mungkin ada kot. Dah lama tak guna calculator. So between the two, the function will either greater than 0. Okay. Jadi apa dia maksud ini? Okay. Kita ada dua nilai, satu negative 2, satu equal to 3. Jadi kita ada dua. X equal to negative 2 and X equal to 3. Kita ada dua nilai. Right. Jadi apa dia maksudkan dia equal to 0 ni? Ya, kalau kita tengok step 1. Okay. In between the 0, okay, kalau awak masuk nilai X sama negative 2 dan X sama dengan 3, awak akan dapat sama dengan kosong nilai dia. Kalau X substitute balik, iaitu yang ini, awak masuk ke dalam yang ini, awak akan dapat kosong, ataupun masuk yang original lah, awak akan dapat kosong. Yang 3 ni pun awak masuk pun awak akan dapat kosong. Cuma di celah yang ini, antara ni dia sama ada less than 0 atau greater than 0, positif atau negatif. Jadi apa, bagaimana kita nak buat ni, nak test, nak tahu tu sama ada dia ke positive value atau negative value. Okay, jadi kita pick satu value.
Misal kata x equal to negative 2 and x equal to 3. Jadi di tengah-tengah antara di 2 dengan 3 adalah let x sama dengan kosong. Okay. Antara nilai x yang di 2 dan x 3. Apa tengah-tengah contoh nilai x yang berada antara negatif 2 dan 3? Kita ambil x sama dengan kosong. Itu nilai yang paling mudah. Jadi kalau yang step number 3 ni, okay, test value ni, seboleh-bolehnya kita ambil nilai x yang paling kecil. Okay, misal kata saya ambil x kosong lah. Tadi nilai kan? Itu yang paling kecil kan? Kita ambil tu. Jadi apa kita buat? Kita substitute. Okay, to the quadratic function tu. Okay, the quadratic function iaitu kita punya quadratic dia adalah x square minus x minus 6. Awak masuk ke dalam tu. Okay, to x square minus x minus 6. Itu saja. Tak payah get equal tu. Masuk ini saja. Awak masukkan, awak akan dapat negatif 6. Okay, conclusion dia negatif 6 dengan kata lain, nombor-nombor yang berada antara negatif 2 dan 3 ni dia akan dapat nilai negatif. Okay. Contoh, sebab x sama 0 itu adalah wakil bagi semua nombor. Apakah nombor? Saya kata, apakah nombor di antara negatif 2 3? Kita ada negatif 1, 0, 1, 2. Okay, itu nombor bulat lah. Saya tak nak sebagai nombor kumpulan. Kalau awak ambil pick satu nombor ni, awak akan dapat nilai function ni adalah nilai negatif. Okay, kita ambil satu wakil saja, kita akan dapat nilai negatif. Okay, ini wakil saya ambil 0. Ini wakil dia dah tunjukkan dia adalah nilai negatif. Alright. Jadi automatik jiran dia negatif, jiran dia akan jadi nilai positif. Kiri kanan. Kalau dia adalah positif dekat sini, nilai dia positif, jiran dia akan jadi negatif. Okay. Mesti selang-seli Mesti selang-seli. Okay. Jadi kita dah tahu sini negatif, di tengah negatif, kiri kanan dia adalah positif. Right. Tengok balik pada soalan. Soalan nak apa? Soalan kata nak less than 0. So less than 0 maksudnya dia nak nilai apa? Nilai negatif. Okay, dia nak dapatkan nilai negatif. Jadi apa yang membolehkan nilai x collection apa value variable x tu nilai negatif adalah di dalam ni lah. Jadi kawasan ini. Jadi kawasan ni adalah between iaitu negatif 2. Okey, lupa nak buat tadi. Nilai kat sini di tengah ni adalah negatif 2 less than equal to x less than equal to 3. Okey, between lah nombor nilai ni kan. Yang ini pula x less than negative 2 belakangnya x greater than 3. Okay, itu wajib. Okay, misal kata kalau kita ada contoh, saya kata x equal to 1, x equal to 4. Kita ada contoh ni Jadi kita ada 1, x sama dengan 1, x sama dengan 4. Jadi nombor dalam ni adalah nombor apa? 2 dan 3. Contoh, ini nombor bulat dia ada nombor puluhan tapi kita just ignorekan nombor puluhan lah. Okay, jadi inequalities untuk dalam ni adalah nilai 1 less than x less than 4. Okay, begitu. Di belah kanan pula adalah x greater than 4 iaitu ni, dan belah kiri adalah x less than 1. Ini adalah real number line. Okay, dia patut ada nak panah ini. Okay. Baik, contohlah itu. Jadi, since kita dapat nak nilai negatif, kita ambil nilai tengah. Dan nilai tengah adalah negatif 2 less than x less than 3. Jadi, inilah jawapan dia lah. Okay. Iaitu kita boleh tulislah negatif 2 less than equal to x less than equal to 3. Ataupun dalam bentuk begini. Benda yang sama. Negatif positif. Dia nak negatif. Balik. Okay, so salah. Not that in on the greater. Okay, confused pula. Ini jawapan dia. Okay, x square minus x greater than 0 in interval negative 2 and 3. Okay, dia tak ada equal kan? Tak ada equal. Okay, jadi dia tak ada equal. Okay, dia tak ada equal kat sini.
Tak apa, kita tengok satu contoh lagi soalan. Contoh lain. Ini itu soalan ni. X square minus 9x plus 18 greater than 0. Okay, so target kita nak dapatkan nilai X dia. Kita dapatkan nilai S adalah nilai positif. Okay, target kita dapatkan nilai positif. Jadi, apa kita buat? Picit kalkulator, dapatkan dia punya nilai X. Okay, dapatkan terus nilai X. Jangan nak gaji-gaji nak factorize apa semua. Alright, selepas tu kita tentukan nilai dia. X sama dengan 3 dan X sama dengan 6. Ada 3 dan 6 ni kan? Okay, kita buat satu real number line. Siap ada ada arrow. Tunjuk ke kanan. Okay, jadi kalau ini adalah tengah-tengah ni nombor antara apa? 3 less than X less than 6. Apa contoh dia? 4 dengan 5. Contoh. Okay, jadi yang ni belah kanan ni adalah 6 X greater than 6 lah. Nombor lebih besar daripada 6, 7, 8, 9, 10 contohnya. Dan yang belah kiri pula ini adalah X less than 3. Okay, kuranglah 3, 2, 1, 2, 1, 0 dan seterusnya. Okay, dah dapat tentukan tu. So, kita nak check. Okay, nak check apakah nilai, misalnya kata kat tengah ni nilai positif kan nilai negatif. Kita boleh ambil, okay. So, number 3, let's pick a value in between and test it. Okay, misalnya kata kita di tengah-tengah sini, apakah nombor antara 3 dengan 6 kat sini? Kita ada 4 dengan 5. So, kita ambil nilai 4. Contoh, kalau ambil nombor 5 pun tak ada masalah. Sebab conclusion dia tetap akan sama. Okay. Masukkan dalam quadratic equation tadi, formula tadi. X square minus S by X still equal to, substitute dan nilai 4, kita akan dapat negatif 2. Dengan kata lain di sini, kita let X equal to 4, substitute to quadratic. Okay, quadratic, kita akan dapat nilai negatif di sini. Automatic kiri dan kanan dia akan jadi nilai positif. Tak perlu nak kira dah. Okay, kalau tak percaya, awak boleh check. Okay, misal kata X less than 3 belah kiri, ambillah X lebih kecil daripada 3, nilai apa? Kosong. Okay, masuklah nilai kosong dalam quadratic. Kosong, 02 tolak 9 darab kosong, kosong juga, tambah 18. 18 adalah positif. Jadi dia akan dapat nilai positif di belah situ. Okay. Jadi, dia dah tahu tengah-tengah negatif, kiri kanan adalah positif. Pergi balik target kita, objektif kita nak dapat nilai apa? Nak dapat nilai positif. Jadi area mana? Area yang ini dengan area yang ini. Okay. Ini mesti tengok daripada soalan. Okay, dia dapatkan nilai positif. Jadi positif X less than 3 and X greater than 6. Ada equal tak? Tak ada. So tak ada, kita ambil yang itu saja. Okay. Ini dia. Kalau tulis begini boleh. Ataupun nak tulis sekadar begini pun boleh. Tapi lebih baik awak tulis dalam bentuk begini. Kan confused bagaimana nak buat infinity ke tak nak infinity contoh lain kita nak ambil praktis. Kita ambil soalan nombor 2. Okey, jadi yang pertama step 1 to S1 They assume that X square minus 3X minus 10 equal to 0. Okay. Kita cari nilai X. Dua nilai X. Apa nilai X dia? Okay. Siapa boleh bagi? 5 dengan negatif 2. 5 dengan negatif 2. Okay. Jadi apa yang kita buat? Kita buat macam inilah. X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan 5. Okay, buat garisan begini. Okay. Yang kecil mesti belah kiri Yang pula nombor nilai antara dua ni kena check sama ada mana nilai yang paling kecil.
Okey, jadi nombor di antara negatif 2 dengan 5 apa? Contoh, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Contoh. Okey, jadi nombor ni belah kiri X sama dengan negatif 2 ni adalah X less than negatif 2. Ini X greater than 5. Between ni adalah sudah di bawah sini lah negatif 2 less than X less than 5. Okey, patut ini ke atas tadi. Okey, patut ini ke atas tadi. Tak atas. Okey, tapi dah pendek. Tak muat. Right, jadi apa kita buat lagi? Kita nak check tengah-tengah ni, nilai positif ke nilai negatif. Jadi kita ambil satu nilai yang paling mudah. Kita ambil X sama dengan 0. Okay, substitute to quadratic. Okay, mana kuadrat kita? X02 ni kan? Okay, X02 tolak 3X tambah, dia tolak 10. Kita akan dapat negatif apa? Negatif 10. Negatif 10. Jadi adalah nilai negatif. Dia belah. Nah. Okey. Sini adalah nilai negatif. Mana saya letak negatif ni? Negatif. Automatik kiri kanan akan jadi nilai positif. Tak percaya, awak boleh check, ambil satu nilai negatif 2 ni lebih kecil negatif 3, negatif 4 kan? Okey, boleh check sama ada betul tak dapat nilai positif atau tidak. Okey, pergi balik kepada soalan nak cari apa? Greater than 0. So target kita nak dapat nilai positif. Jadi mana positif? X. Jadi answer dia. So X less than negative 2 or X greater than 5. Ada sama dengan? Tak ada. So biarkan. Kalau dia ada sama dengan begini, contoh ada bagi sama dengan dekat sini kan? Jadi letaklah sama dengan. Okay. Kalau tak ada, letaklah tak ada. Itu adalah quadratic inequalities. Okay, contoh lain boleh buatlah dia punya cara kerja dia sama. Yang penting, belah kanan tu mesti sama dengan kosong dahulu. Letakkan jadikan sama kosong. Kalau ada nilai belah kanan, awak bawa ke kiri dan belah kanan tu jadikan sama dengan kosong. Okay, lepas tu tengok objektif dia. Dia nak nilai positif atau nilai negatif. Lepas tu cari value X menggunakan calculator. Right, lepas tu buatlah follow lah apa yang saya bagi ni. Okay, ada bertanya? Saya nak tanya. Ya. Yang nombor tu kita boleh pilih sendiri Nombor mana? X ni. Let X equal to 0 ni. Tak, yang X 5, X negatif 2 tu. Ni. Calculator. Ni tekan calculator. Maksudnya soft X ni. Kan saya kata tadi, awak kena jadikan dia sama dengan kosong sini kan. Lepas tu tekan calculator. Carikan nilai X. Okay, faham. Jangan sesuka hati bagi nilai. Oh, macam ni saya lagi senang tau. Bagi jawapan je terus. So, jalan kerja dia ni ada makan ke tak, ke tengok jawapan je saja? Ada. Matematik mesti ada jalan kerja. Mesti jalan kerja. Start daripada kita cari X yang apa, value of X tu yang atas. Ya. Lepas tu kita buat yang value antara positif dengan negatif tu. Itu yang mau ini. Lepas tu yang ketiga jawapan, betul? 3 step tu lah. Ya, bertiga step je. Okay. Cari nilai X. Lepas tu tentukan posisi negatif, bagi jawapan. 3 step cukup lah. Okay. Okay sir. Okay. Jangan bagi jawapan terus. Soal apa boleh-bolehnya jangan bagi jawapan terus. Nak bagi tahu sebab macam saya memang first examiner, saya akan maki awak punya paper final. Okay, tapi kalau misal kata Syah Alam minta untuk dapat jadikan second examiner, saya bagi markah linear je. Okay je kalau awak bagi jalan kerja apa semua. Tapi ada yang bagi second examiner, bagi Syah Alam, kalau yang straight tu dia akan tanyalah kenapa yang jawapan saja ni bagi markah. Lepas tu tak boleh, dia bagi kosong. Itu kena tahan lah. Okay. I think sometimes tu ada beberapa sebelum ni
buat final jawapan betul, jalan kerja tak ada. Jadi Syah Alam minta tengok kenapa apa jalan kerja tak ada, ada jawapan dia bagi markah. Terus bagi kosong. Jadi saya tak nak macam tu. Jadi saya katakan tolong tunjukkan jalan kerja. Okay, ada apa ni? Okay, tak ada, kita pergi daripada rational inequalities. Rational inequalities ni nak solve dia sama lebih kurang macam quadratic inequalities. Okay, lebih kurang je. Iaitu first kita kena tahu tentukan nilai X, cari region dia iaitu kawasan tadi between dia, lepas tu pick test value, lepas tu cari tentukan jawapan. Okay, cuma rational ni maksudnya dia ada fraction lah. Itu je. Okay. Alright. Misal kata example tu baik. Kita tengok step dulu lah. Step, find the point of interest. Point interest tu the value of X lah. Atas bawah. Kita assume kalau ada atas bawah ni, kita jadikan X plus 1 equal to 0 and bawah pun X minus 5 equal to 0. Okay. Jadi, kita jadilah. Jadi, X equal to negative 1 dan X equal to 5. Okay. Kalau atas dia quadratic, maksudnya you kena dapatkan dua nilai lah di belah atas. Okay. Tapi kita tengok satu-satu dulu. Lepas tu sama lah. Greater than 0, less than 0, pick test value, benda yang sama. Okay. Solve the rational inequalities. Okay, yang kata tadi ni. Find where it is equal to 0. Find X where it is equal to 0. Jadi apa-apa equation yang ini rational, awak kenakan dia sama dengan kosong di belah kanan. Okay, wajib. Quadratic sama, rational inequalities pun sama. Okay, dia dapat yang ni. Dapat yang ni. Jadi di sini saya kata tadi belah kat atas equal to 0, bawah pun sama dengan kosong. So assume that dia tulis balik lah. X plus 1 equal to 0 and X minus 5 equal to 0. So X equal to negative 1 and X equal to 5. Okay. Lepas tu sama juga cari dia punya region dia, negative atau positive between tu. Dan kita buatlah negative 1, X padalah X equal to negative 1 and X equal to 5. Okay, so nombor dia antara negatif 5 dengan 5 adalah contoh 0, 1, 2, 3, 4. Contoh. Okay. Yang poin-poin saya tak kira lah. 1.5, 2.5 tak nak lah jadi belah kanan adalah X greater than 5. 6 pula. Greater than 5. Yang belah kiri X less than negative 1. Okay, between dia di sini adalah negative 1 dan X less than 5. Okay, tak ada equal Right. Selepas itu, pick one value, test value antara kata between ni. Okay, select kat sini kita ambil X equal to 0. Itu yang paling mudah. X equal to 0. Jadi masukkan dalam mana? Masukkan dalam rational functions. Okay, tadi equal 0. Jadi kosong iaitu S plus 1. Satu lagi S minus 5. Dia akan jadi 0 tambah 1, 0 tolak 5 sama dengan negatif 1/5. Negatif 1/5. Betul lah ini? Okey, jadi dengan kata lain apa maksudnya? Region dalam tengah-tengah ni adalah negative value. Belah kiri, belah kanan adalah positif. Benda yang sama juga. Okey, belah kiri, belah kanan adalah benda sama iaitu positif. Okey, jadi kita nak cari jawapan dia. Okey, tengok soalan. Soalan kata apa? Dia kata less than 0. Maksudnya nilai apa? Nilai negatif. Jadi kalau dia negatif, kita ambil tengah-tengah lah. Sebab dia negatif kan. So, jawapan dia akan jadi negatif 1 less than X less than 5. Okey, cek ada tak sama dengan? Ada sama dengan. Okey, jadi sama dengan kita letaklah sama dengan. Dekat mana sama dengan ni? Okey, kita tengok pada pembawah. Pembawah ada X sama dengan negatif 5 kan?
Jadi sama dengan ni kita jangan letak pada yang pembawah. Jadi kita letak pada atas saja. Jadi negatif 1 equal to x less than equal to x and less than to y. Jadi tak ada nilai x yang apa yang maksudnya tak ada sama dengan pada nilai 5. Maksudnya kalau kata x equal to 5, saya kata x less than equal to 5, saya kata saya padam sini saya highlight kat sini dengan x less than 5 dengan x less than, saya compare kan, x less than equal to 5. Okay, maksudnya x less than 5 tu maksudnya sebelum 5 dah. Okay, 1, 2, 3, 4. 4.5 tapi bukan 5. Tapi kalau x less than equal to 5 termasuk dengan 5. Apa jadi kalau termasuk dekat 5 sini? Termasuk x 5 kat sini. Jadi akan jadi apa? Okey, kalau kita masuk x sama 5, 5 tolak 5 kosong. Jadi kat sini akan jadi 5 tambah 1, satu lagi 5 tolak 5. Jadi bawah positive value. Dia bawah sama dengan kosong kan? Dia bukan infinity. Dia maksudnya dia tak logik lah. Maksudnya kalau calculator dia akan bagi undefined. Okay, undefined maksudnya tak ada nombor bahagi dengan kosong. Okay, dia tak jadi infinity. Infinity tu bawah chapter lain. Okay, secara logiknya tak ada yang kita bagi kosong. Maksudnya apa? Pecahan ni. Dia orang tak faham. Selalu kalau kata 1 bagi 5 bagi kosong, 3 bagi kosong, kita access sebagai infinity. Sebenarnya tak betul. Okay. Kita sebagai biologik lah dalam real life. Macam kata 4 biji apple nak bagi kepada 2 orang. Jadi kita buat apa? 4 bahagi dengan 2. Maksudnya seorang akan dapat 2 apple. Itu maksud dia. Faham Jadi kalau 3 batang pen, 6 batang pen bahagi dengan 3 orang. Bahagi dengan 3 orang contoh. Jadi 6 bahagi 3. Apa maksudnya? 6 bagi 3, 2. Jadi 2 batang pen untuk seorang. Okay, faham Sama juga macam real life macam kita apa? Macam per liter apa semua kan. Okay, 1000 kalau kita kira minyak mileage kita 13 liter per kilometer apa semua. Senaik untuk apa? Senaik kira untuk mileage, untuk bahagian lah. Jadi kalau awak kata bahagi yang kosong, saya kata 4 biji apple nak bahagi yang kosong. Nak bagi kat siapa? Nak bagi kat hantu kan? Jadi benda tu tak logik. Jadi benda tu undefined lah, maksudnya tak betul. Jadi sebab itulah kalau fraction dia mesti bawahnya tak boleh sama dengan nilai yang sama dengan kosong. Okay? Jadi dengan kata lain, kalau ada equality segi sini, kita jadikan dia x less than 5. Itu saja. Okay? Right. Untuk contoh ni, nombor 2. Okay, untuk contoh 2, pertama, macam biasa kita tentukan nilai x, iaitu yang atas x square plus 4x plus 3 equal to 0. Okay, satu lagi x minus 1 equal to 0. Okay, x minus 1 equal to 0. Jadi cari nilai x di belah kiri sini, yang x square ni, kita akan dapat x sama dengan negatif 1 dan negatif 3, tak salah. Okay, ini dia. Satu negatif 3 dan satu lagi x sama dengan 1. Pijak calculator je, tak payah nak buat form apa, factorization apa semua. Okey. Jadi dengan kata lain, kita dah ada 3x. Tadi 2x. Sekarang kita ada 3x. So jangan terkejutlah. Jadi apa kita buat? Kita buat benda sama juga. Kita ambil nombor yang paling kecil belah kiri, yang besar ke kanan. Jadi yang pertama adalah x sama dengan negatif 1. So x sama dengan negatif 1. Satu lagi. X sama dengan, yang paling kecil. Negatif 1 negatif 3, x negatif 3 lagi kecil X sama dengan negatif 3. Lepas tu x sama dengan negatif 1 dan x sama dengan 1. Okey. Ni adalah real number line. Okey, ingat panas itu. Alright. Jadi kita ada 3 bahagian. 4 bahagian. 1 2 3 4. Okey, ada 4 bahagian. Okey.
Macam mana kita nak tentukan ni? Alright. Misal kata negatif 3 dengan negatif 1 yang ni. Apakah nombor antara negatif 3 dan negatif 1? Contohnya adalah negatif 2. 2. Negatif 2. Itu yang paling nombor bulat lah. Saya tak nak nombor point-point desimal semua tak nak Antara negatif 1 dengan 1 contoh dia adalah kosong. Contoh. Okey, jadi maksudnya kat sini kalau kosong ni nilai dia apa? Negatif 1 less than x less than 1 dekat sini. Okey. Cuba dalam sini. Dekat sini. Mak sini. Okey. Alright. Yang atas untuk ini pula adalah negatif 3 less than x less than negatif 1. Belah kiri terus ni adalah lebih kecil daripada tinggi 3. Belah kanan ni adalah x greater than 1. Okay. Ni adalah x greater than 1. Alright. Jadi ada 4 kawasan kita nak tengok. Alright. Jadi ada 2 bahagian yang in between. 2. Jadi ambillah yang mana satu yang awak suka. Kalau nak belah kiri, belah kanan yang belah kanan. Saya kata saya nak ambil yang mudah, saya ambil nilai x sama dengan 0. So let x equal to 0. Substitute to functions. Tulis function nilai. Iaitu function dia apa tadi? X square minus 4x plus 3 ni Okay. Ni sama 0 saya ambil. Okay, saya ambil 0. Okay, dampaklah negatif 3. Masukkan. Saya ambil sini. Dampaklah negatif 3 dekat sini. Apa maksud dia? Semua nilai dalam antara negatif 1 dengan 1 kita masukkan, kita akan dapat negatif. Okay, kita akan dapat nilai negatif sini. Jadi, sini. Automatik sebelah dia akan jadi nilai positif. Bagaimana dengan sebelah ni? Dia akan jadi nilai negatif. Itu saya kata dia selang-seli. Negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Dia mesti selang-seli. Okay, dia mesti selang-seli. Right. Dah dapat dah itu. Dan kita balik-balik tengok pada objektif kita soalan. Soalan nak nilai apa? Soalan dia nak nilai greater than 0. Maksudnya nilai positif. Jadi mana positif dia? Di sini. Di sini. 2. Iaitu antara negatif 3 less than x less than negative 1 or x greater than 1. Ada 2 kawasan. Okey, jadi ini answer dia. Tengok pada jawab soalan, ada tak ada sama dengan? Tak ada. Okey, tak ada, so selamat dapatlah jawapan yang ini. Tapi misal kata dia ada soalan dia equal to 0. Misal kata soalan macam ni lah. Dia adalah equal to 0. Okay, kalau dia kata equal to 0, so yang tak boleh equal 0 adalah x equal to 1. Cannot be 0. Jadi, yang inilah kekalkan. Yang ini kita boleh letak sama dengan. Okay, ini kekalkan x greater than 1. Kena betulkan. Okay. Right, itu adalah rational functions. Rational equalities. Okay. Right, kita cubalah tengok satu contoh lain. Saya kata saya ambil soalan nombor 4. Okay. Okay. Soalan nombor 4 yang atas x plus 1. Kita estimate x plus 1 equal to 0. Satu lagi x minus 1. X minus 2 equal to 0. Jadi apa nilai x yang kita dapat? Sini kita akan dapat x sama dengan negatif 1, x equal to 1 and x equal to 2. Okay, daripada situ kita susunlah nombor dia besar daripada kecil ke besar, iaitu inilah dah susun ni. Dia dapat x equal to negatif 1, x equal to 1, x equal to 2, dan kita buatlah dia punya number line dia. Okey, dapat gini. Okey, jadi kita tentukan nilai yang interval dia. Okey, contoh sini negatif 1 ke 1 interval dia adalah nilai kosong. Okey, kosong.
Antara 1 dengan 2, mungkin 1.5, kita boleh ambil ini 1.5. Okay, nombor dia. X belah kiri ni akan jadi X less than -1. Okay, ini equal ni kenapa? X equal to -1. Ni bawah ni belah kiri ni akan jadi X equal to -1. Dan belah kanan ni akan jadi X greater than 2. Okay. In between yang ini, maksudnya kata 1 less than X less than 1. Yang ini 1 less than X and less than 2. Alright, dah dapat dah dia punya interval apa semua. So, kita nak dapatkan test value dia lah. Okay, test value dia, kita ambil yang paling mudah, kosong lah ini. So, let X equal to 0, substitute to function. Okay, function kita dalam ni, jadi tulis kat sini lah 0 tambah 1 tambah 1 sebelah 2. 0 tambah 1, 0 tolak 1, 0 tolak 2. Dapat berapa? Jadi 0 tambah 1, 1, 0 tolak 1, negatif 1, 0 tolak 2, negatif 2, darab dapat 2. Positif. Jadi akan dapat sama dengan 1/2, iaitu positif. Jadi kalau positif, apa akan jadi? Automatik belah kiri dan belah kanan dia akan jadi negatif. Okey. Dan sebelah negatif ni automatik akan jadi positif. Okey. Lepas tu apa jadi? Apa kita buat? Kita cari conclusion dia, dia punya answer dia. Dia nak apa? Objektif kita adalah greater equal to 0, maksudnya dia nak nilai positif. Okay, greater equal to 0. Jadi mana nilai positif kita? Nilai yang ni, kawasan ni dengan kawasan ini, iaitu yang ni lah, positif, ini pun positif. Jadi apa yang positif? Iaitu negatif 1, answer negatif 1, less than X less than 1, or X greater than 2. Ada 2. Okay, negative 1, S between negative 1 and 1, as S greater than 2. Right, lepas tu, apa lagi? Ada sebab rasional kan? Ada equal tak? So, ada equal to 0. Kalau equal to 0, pembawah dia tak boleh letak equal 0. Atas sahaja. Jadi, kalau atas dia, X equal to negative 1. X equal negative 1 saja yang boleh letak equal. Jadi, negative 1 kat mana? Dekat sini. Okay, yang ni. So, negative 1. Jawapan ni negative 1 less than equal to X less than 1 or X greater than 2. Jadi, atas sahaja yang boleh equal to 0. Bawah tak boleh. Okay, so ini jawapan dia. Okay. So, itu adalah rational inequalities. Alright. Ada apa tanya? Ada apa tanya? Tak ada. Tak ada. Dah ke mana? Ke laut dah? Belum ke laut lagi Okey. Sikit mengenai sistem Euclid kalau tak ada soalan Sebab ini patutnya awak kena baca sendiri ni. Kena sketch apa semua. Ini kena kertas graf Jadi final kena siapkan paling kurang 1 kertas graf mesti ada. Ni awak kena buat lah. Balik. Yang penting mana soalan dia? Yang penting 3.6.2 ni lah. Solving a system of linear inequalities graphically. Memang dia akan suruh guna graph methods. Untuk 3.6.1 dan 3.6.1 tu dia punya introduction lah. Dia punya region dekat mana apa semua. Tapi yang penting bahagian yang ini. Untuk sketch, saya kata ini, untuk lebih mudah. Setiap satu bahagian awak cari nilai X dengan nilai Y
apabila X sama 0 dengan Y sama dengan 0. Okey. Tapi wajib awak kena baca 3.61 dulu. Okey, kalau X sama dengan 0, berapa nilai Y? Kalau Y sama 0, berapa nilai X? Sama juga yang ini. Kalau X sama dengan 0, Y dia berapa? Kalau Y sama 0, X sama dengan berapa? Okey, kalau awak dapat ini, awak boleh buat satu straight line lah. Misalnya kata ini. Okay, sketch Y equal to X minus 4 ini tadi kan. Okey. Awak akan dapat kat sini. Okay, dengan cara lain, saya kata saya buat contoh tu lah. Kalau sini X sama dengan 0 when X equal to 0. Masukkan sini. Dapatlah Y. Kita assume Y sama dengan tau. Kita tukar dulu untuk buat garis. Y sama dengan 2X tolak 4. When X sama dengan 0, jadi Y sama dengan negatif 4. Jadi X 0, Y negatif 4. Kalau when Y equal to 0. Jadi 0 sama dengan 2X tolak 4. Jadi X sama dengan 2. Okay. Jadi X2, Y sama dengan 0. Jadi kita guna information ni je. Yang ada bagi ni. X0, Y4, negatif 4. Ni lah. Maksudnya point dia adalah 0, negatif 4. Ni adalah 2, 0. Jadi, dapatkan titik dia 0, negatif 4. Sinilah 0, negatif 4. Yang tu lagi 2, 0, 2, 0. So, gariskan. Okay, gariskan pakai garis. Merah ke apa semua. Nak tahu region atau tidak? Kat mana region di atas atau bawah? The test. X sama dengan 0. Okay. Dalam tu inequalities. Inequalities. Iaitu inilah. Okay. Masukkan. Y greater than 2 times 0 negative 4. Jadi Y greater to negative 4. Sorry, bukan X0. Sorry. Test origin, iaitu test 0, 0. Okay, to the inequalities. Jadi awak masukkan nilai 0, 0. Okay, kenapa? Dan pastikan 0, 0 dekat mana? Misalnya ada 0, 0 dekat sini. Ini 0, 0. Okay. Jadi masuk 0, 0. Jadi 0 lebih besar daripada 2 darab 0 tolak 4. Jadi 0 lebih besar sama dengan negatif 4. Dia ada dua jawapan je. True or false. Adakah 0 lebih besar daripada negatif 4? Kalau true, maksudnya kawasan dia yang dia titik ni, itulah region dia. Kalau false, sebaliknya. Okey? Sebaliknya. Itulah cerita dia. Yang ini Y equal to negative 4. Okey, yang ini awak akan tengok pada 3.6.1. Satu lagi, bisa kata kita ada Y equal to negative 3X plus 3. Okey, itu cari lah. When X equal to 0, kita assume Y sama dengan negatif 3X tambah 3. When X sama 0, Y sama dengan 3. Jadi point dia akan jadi 0, 3. Untuk Y sama dengan 0 pula, jadi X dia akan jadi Y 0 sama dengan negatif 3X tambah 3. Jadi X sama dengan 1. Jadi dapatlah 1, 0. Okay. Gunakan dua titik untuk sketch lines. 1, 1, 0, 0, 3. Jadi ini ada 0, 3 dekat sini. 1, 0 dekat sini. Itu dapat line ni. Patut ambil test value dia 1, 0, 0. Okay. Test value 0, 0 dekat region. Okay. Lepas tu masukkan dalam inequalities dia. Okay. Jadi 0 lebih kecil sama dengan negatif 3 darab 0 tambah 3. Jadi 0 lebih kecil daripada 3. Jadi jawapan dia true or false. Kalau dia true, 0 lebih kecil 3, itu region dia. Kalau false, region dia berada di sebelah dia. Itulah kita dia. Dengan kata lain, awak kena baca, lepas tu awak kena buat sendiri. Cuma saya bagi idea bagaimana untuk nak dapatkan, nak draw the straight line tu. Okay.
Yang Y sama dengan 3, misalnya kata Y sama dengan negatif 4 tu, Y kata negatif 4 tu, ini, kita jadikan Y equal to negatif 4. Garis je lah negatif 4. Garis ni je. Kalau dia kata dia negatif 4, maksudnya dia kat atas. Kalau less than, dia di bawah. Okay. Masa dah 12.44 dah. Okay. Tak apa, nanti kita akan tengok dua contoh bagaimana kita nak sketch untuk seminar yang seminar keempat lah sebelum kita masuk derivatif. Okay. Iaitu kita buat soalan nombor 2. Kita buat dulu lah. Soalan nombor 2 dengan atau soalan lagi kot. Ni kita boleh gunakan soalan yang ini. Jadi ada dua soalan nanti yang kita akan tengok. Yang ini dengan yang ini. Okay. Jadi boleh buat dulu, lepas tu compare. Betul ke tak apa yang awak buat? Sebab yang ni, bahagian ni sepatutnya memang awak kena baca sendiri. Okay, ada apa nanya? Tak ada? Dah Tak bayar? ada. Ada sir, setakat ni. Dah ke laut tu dah ke laut tu Kalau Okey buat lah. latihan nanti baru tak tahu cloud tak cloud nanti. Kena try buat latihan dulu. Okay. Alright, jadi next seminar pada awal 7 bulan 7, saya tak ingat. Tapi early Julai lah kan. Jadi kita akan masuk derivatif. InsyaAllah kita akan cuba habiskan derivatif. Dan the last dalam berapa 12 bulan 7 kot. Itu. Lepas tu kita masuk integration. 3 bulan 7 sir. 3 bulan 7. Ha. 3 bulan 7. Satu lagi, ada lagi lah. Saya lupa. Satu lagi 17 bulan 7. 17 final 19. 2 hari sebelum final. 2 hari sebelum final. Itulah saya pun dah pelik lah. Okay. Macam mana dia susun jadual kali ni? Pening pula je. Tak apalah. Alright, jadi tolong saya akan bagi first and second assignment insyaAllah dalam hari ni atau besok. Mana yang sempat dululah Saya cuba. Lepas tu next seminar kita akan masuk derivatif. Cuba derivatif. Okay. Nota apa saya dah bagi kan minggu lepas? Tolong tengok Ada lah. sir. Dah. Dah bagi. Okay. Yang kuliah ni saya rekod Ada rekod insyaAllah. Betul saya send kat mana? Selalunya dia akan notify dalam email. Kalau ada notify tu adalah nanti saya tengok dekat drive. Dia akan share dalam drive nanti. Okay, great. Okay, nanti saya akan share dengan drive nanti. Okay? Okay, thank you sir. Okay, baik. Okay, okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sir. Terima kasih. Thank you. Waalaikumsalam sir. Terima kasih sir. Sama. Thank you, sir. Terima kasih, sir. Okay, sama. Okay, Ani dah boleh pergi makan. Tadi lapar sangat cakap. Siapa? Wow. Sharon makan. Makan mi kolok. Nak tanya korang boleh? 5 orang yang tinggal. Yang Siapa? Yang apps tu yang mana yang saya cakap tu? Apps mana? Apps calculator lah. Betul? Apa? Sebab guna kereta tapi macam dah lupa tau macam mana nak guna. Lama SPM. Apa dah dia kan yang dia bagi high edu scientific calculator tu. Betul tak tahu cara nak guna? Tak. Tekan je keluar nombor. Tak reti dah nak ajar tak reti. Sorry. Tak apa. Nanti aku tengok YouTube lah. Okay, right. Bye.